malam ni. Cikgu pun tak tahu bila masa nak buat masa yang sesuai sebab kalau pagi biasanya kamu takkan join 8.30 tu kan. Okey. Kita sambung. Okey, ada yang boleh baca doa? Boleh baca doa dulu? Amir atau Farizal? Baca doa belajar supaya kita beroleh keberkatan. Bolehnya? Tahu maksud berkat? Berkat ni kalau kamu belajar sikit, cikgu terang sikit kan, dia terus melekat dekat otak. Berkat, nak kata berkat belajar tu. So berkat belajar tu daripada mana nak dapat? Dengan baca doa, mohon pada Allah. Lepas tu kita beradab dengan guru macam mana. Bila cikgu bercakap, kita dengar, cikgu soal, kita jawab. Okay. So kita nak peroleh keberkatan tersebut tak? Dengan baca sikit kita boleh ingat, kita boleh terus faham. Allah lapangkan dada kamu. Okay. So kita mulakan dengan doa. Al-Imam. Tak ada? Saya baca lah cikgu. Okey, amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allaman insana ma lam ya'lam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang baca doa tu lagi berkat lagi. Okey. So kita nak keberkatan tu sepanjang hari ni dan hari-hari yang akan datang. Sebab tu kita kena berdoa selalu supaya kita boleh renew kita punya niat tersebut. Okey. Tanpa melengahkan masa kita sambung. Okey, sistem ahli 7.1 kita dah belajar. Okey, siapa ada join cikgu kelas malam hari tu? Yang cikgu perasan Farizal, yang lain ada tak? Okey, Putri ada. Okey, lagi? Siapa yang ada lagi waktu tu? 2 minggu lepas ada cikgu buat kelas campur dengan form 5. Okey. Jadi tak apa, siapa yang dah terlepas nanti boleh tengok rakaman. Okey, kita pergi kepada sistem ahli 7.3. Apa dia sistem ahli? Okey, pertama sekali tajuk hari ini. Tajuk bab ini. Apa dia? Usaha untuk mencapai kemerdekaan. So bagaimana? Sebelum ni kita dah tengok dah betapa kita dapat ancaman komunis. Lepas tu kita pun bagaimana rombongan merdeka, bagaimana kita ni lah. So jadi kita nak tengok kat sini bagaimana kita berusaha untuk dapatkan merdeka itu. Apakah langkah-langkahnya? Okey. Langkah-langkah kita dah sebut dekat atas. Dekat bawah, okay, kita tengok sistem ahli. Apa dia sistem ahli? Okay, selepas Perang Dunia Kedua, kejap. Telur mama kelas. Okay. Selepas Perang Dunia Kedua, okay, British menjalankan menjalankan dasar dekolonisasi. Okey, ini boleh garis dalam buku teks apa dia dasar dekolonisasi. Iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara besar-besaran kepada tanah jajahannya. Maksudnya dekolonisasi. Kolonisasi bermaksud penjajahan. Kolonial. Bangunan kolonial. Maksudnya bangunan penjajah. Okey, tapi ini ada depannya ada dekolonisasi. Bermaksud kita tak nak menjajah. Jadi bila tak nak menjajah, dasar ini adalah mereka ingin British nak sediakan kita berkerajaan sendiri. Beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Tanah jajahannya tanah Melayu lah. Okey, kemudian kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Jadi bila British nak sediakan kita kepada langkah berkerajaan sendiri, apa yang British kena buat?
Okey, langkah-langkahnya adalah pertama dia kena bagi peluang pentadbiran. Kalau dia tak bagi peluang pentadbiran kepada wakil tempatan, macam mana kita ni nak pandai berkerajaan sendiri? Boleh tak dia bagi merdeka, lepas tu dia cakap okey, Tanah Melayu merdeka pada 31 Hebruari 1957. Macam tu je. Lepas tu dia lepaskan. Tak. Jadi bila nak merdeka, kena ada langkah-langkah untuk menyediakan Tanah Melayu ni ke arah kemerdekaan, iaitu dengan pertama sekali kepimpinan. Okey. Boleh ingat kepimpinan, iaitu bahagian pentadbiran. Kena bagi peluang kepada pentadbir. Pentadbir ni mana? Semestinya daripada wakil tempatan. Wakil tempatan ni apa? So, orang Melayu, orang Cina, orang India. Sebab apa? Sebab sebelum ni, pentadbiran adalah dimonopoli oleh pegawai-pegawai British dia. Dia tak nak bagi kita campurkan. So, resident British, pegawai pentadbir British. Jadi, benda-benda tu mereka yang monopoli, diorang yang handle. Balai polis ke apa, semua diorang yang handle. Jadi, untuk bagi kita nak merdeka, untuk kita menjalankan pentadbiran sendiri, so kena belajar macam mana nak mentadbir, belajar macam mana nak uruskan kerajaan. Jadi cadangan Dato' Onn Jaafar selari dengan dasar British adalah dengan membentuk sistem ahli. Okey, bentuk sistem ahli. Cikgu cari pen lah. Mana pen tak keluar pen. Okey, kena buat sistem ahli. Okey, bahagian apa yang dalam sistem ahli ni? Okey, pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, nampak tak ke cikgu nak besarkan? Okey, pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli ni, ahlilah. Ahli-ahli yang nak bawa kepada pentadbiran tu. Maksudnya pentadbir-pentadbir lah. Siapa orang-orangnya. Okey, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persatuan Tanah Melayu. Okey, kalau soalan tanya apakah sistem ahli, kamu nak jawab apa? Kelas? Cikgu? Kalau soalan tanya apakah sistem ahli, berikan maksud sistem ahli ataupun terangkan apakah sistem ahli. Inilah sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Tanah Melayu. Okey, Baru nak jawab. Lama sangat. Okey, jadi melatih penduduk tempatan. Ini dah satu markah, melatih penduduk tempatan. Kedua, menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Itu dia sistem ahli. Jadi beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan iaitu MPP diberi tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Sebab bila waktu zaman British, memang British dah wujudkan biro-biro. Ingat tak? Waktu kita bab 1, bab 2 tu, dia dah wujudkan biro-biro. Biro-biro tu jabatan-jabatan. Jabatan kesihatan, jabatan Jabatan apa lagi? Jabatan pertahanan, jabatan pendidikan dan sebagainya. Sudah ada dah biro-biro tersebut. Okey, jadi ada beberapa anggota MPP ni diberi tanggungjawab untuk handle bahagian jabatan dan agensi kerajaan tersebut. Okey, sistem ahli memberi latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British berikan kemerdekaan. Ingat, sistem ahli adalah fungsi dia apa? Beri latihan, melatih. Ingat, sistem ahli adalah latihan, melatih. Melatih siapa? Penduduk tempatan. Okey, wakil tempatan. Okey, sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. Okey, nampak? 1951 ni bila? 1955 ni bila? Dah merdeka ke belum? Belum.
Okey, belum. Jadi sistem ahli ni memang untuk sebelum merdeka. Ingat, sistem ahli adalah untuk sebelum merdeka sebab kita nak menuju kemerdekaan, kita tak boleh nak nak terus-terus merdeka tanpa ada latihan pentadbiran. Okey, ingat tu. Okey, pembentukan sistem ahli ada 3 portfolio. Kekal di bawah pentadbiran British. Hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Maksudnya 3 jabatan ini kekal di bawah pentadbiran British. Okey, maksudnya tak adalah pegawai yang tertinggi, wakil tempatan, tak ada. Okey, pada tahun 1954 berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa portfolio baru diwujudkan. Ada portfolio baru. Okey, jabatan baru. Okey, sebelum ni, KJ. Tahu tak KJ siapa? Kenal tak KJ siapa? Oh, KJ. Jamaluddin. KJ? Tolda Yang and wild System. KJ. Tahu tak? Kenal. Khairi Jamaluddin. Okey, Khairi Jamaluddin sebelum ni pegang apa? Itu sukan beli sukan Dia menteri apa? Menteri sukan. So portfolio dia adalah sukan. Lepas tu sekarang tahun ini yang baru-baru ni pentadbiran baru, KJ pegang apa? Menteri Kesihatan. Yes. So portfolionya adalah kesihatan. Nampak tak? Boleh relate tak? Boleh relate tak dengan keadaan sekarang? Okey, Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri. Sebelum ni apa? Pegang apa? Kesihatan. Nak kena cekik ni. Dia Ismail Sabri. penolong kanan. Penolong kanan? Bukan Dia ahli Kan? politik. Tahulah parti Memang politik. Memanglah ahli-ahli politik tu. Kalau tak adalah jadi Perdana Menteri. Okey, Ismail Sabri apa sebelum ni? Yang keluar selalu cakap pasal SOP, boleh rentas daerah, boleh tak boleh rentas daerah. Lepas tu boleh buka industri, boleh buat kilang. Apa? Siapa? Dia bahagian apa? Bahagian apa? Rakyat biasa. Dia bukan rakyat biasa. Salah tu. Bukan. Dia ahli parti politik. Kita ni rakyat biasa. Ismail Sabri dia pegang portfolio pertahanan. Menteri Pertahanan. Tahu? Okey, pertahanan tu apa? Dia pegang tentera apa semua tu dia lah. Polis, bahagian polis. Sebab tu bila ada sekatan-sekatan SJR ke apa, tu under dia lah. Sebab tu dia keluarkan SOP. Lepas tu siapa yang melanggar SOP rentas daerah kena saman berapa ribu, 1,000, 2,000. Macam tu. Okey, sekarang portfolio dia apa? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kalau tak dapat jawab juga memang tak tahulah. Jangan duk Malaysia. Okey. So Perdana Menteri. Nampak? So daripada Menteri Pertahanan kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri. So berubah portfolio. Dia tak buat dah lah. Dia tak buat lah nak suruh pergi pegawai-pegawai pergi jumpa bagi tahu kan, buat umumkan dekat pegawai polis ke apa, okey tentera, okey buat sekatan, okey tak ada dah. Tak deal dah. Okey, sekarang so jawatan lebih tinggi yang kena mentadbir negara. Okey. Nampak? Apa dia portfolio, apa dia jabatan, apa semua. Okey. Nampak cikgu. Kena relatekan tu. Kalau cikgu tak relatekan kamu dengan keadaan sekarang, kamu takkan boleh relate yang sejarah yang dahulu tu dengan sekarang. So apa-apa yang kamu baca tu dalam buku teks, kamu cuba relatekan dengan keadaan semasa. Sebab tu kalau cikgu terangkan mesti ada kaitkan dengan apa pandemik sekarang. Okey, yang kamu boleh nampak. Okey. So beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawab oleh warga negara Persatuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Okey, kita boleh tengok dekat sini lah ada ni adalah ahli-ahli MPP iaitu Datuk Onn Jaafar, ahli hal ehwal dalam negeri, EEC Turai Singgam, ahli pelajaran. Okey, sekarang siapa ahli pelajaran? Ahli pelajaran ni bermaksud menteri lah, menteri. Diorang panggil ahli dulu. Sebab apa diorang panggil ahli? Sebab benda ni diorang tak jadi lagi, diorang belum memegang jawatan tersebut secara hakiki ataupun sah sebab belum merdeka. Faham? Okey. Jadi waktu ni pilihan raya yang sebenar yang belum dilakukan, jadi ahli ni adalah
ahli-ahli kabinet bayangan. Mula. Okey, apa dia ahli kabinet bayangan ni? Kabinet bayangan tu, kabinet tu yang dekat Dewan Parlimen tu, tu ahli-ahli kabinet tu. Yang duk ketuk. Okey, yang berhormat. Okey, saya nak cakap pasal ni yang berhormat. Okey, kamu diam dulu. Pernah tengok tak Dewan Parlimen tu? Pernah. Kan? Tak tengok kat TV, mesti tengok kat YouTube kan. Bagaimana mereka menjalankan perbincangan apa semua kat dalam tu kan. Dia kata bahas isu. Okey. Jadi dalam tu yang ni adalah kabinet yang belum lagi. Tengok dekat TikTok. Yelah, semua TikTok tu ada kan. Okey. Jadi ni ahli kesihatan Lee Tian Kek. Okey, ni ahli pelajaran. Okey, sekarang ni Razi Majidin. Okey, bos cikgu lah yang paling atas sekali. Okey, menteri-menteri kalau nak gubal-gubal, nak ubah contohnya daripada ada peperiksaan, tak ada peperiksaan. Contohnya kamu PT3 tahun lepas, sepatutnya kamu kena ada PT3 tapi tiba-tiba sebab pandemik tak ada PT3. So benda tu yang buat keputusan adalah Menteri Pelajaran. Okey, so Lee Tian Keng, ahli kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan. Datuk Mahmud Mat, ahli tanah lombong dan perhubungan. Datuk Ni Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar 1954. Kemudian H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Jadi kalau soalan tanya, confirm ini memang akan ada, mesti akan tanya, berikan 3 orang atau 2 orang ahli-ahli di dalam sistem ahli. So, boleh jawab? Tak payah ingat semua. Ingat je yang glamour, yang boleh ingat, yang boleh dekat dengan kamu. Contoh nama bapa kamu, Farizal Sani Okey, tak ada. Tak ada pula dalam ni. Okey, siapa? Yang bapa dia nama Kamil ada. Ingatlah, Datuk Ni Ahmad Kamil. Ada yang bapa nama Ismail atau nama dia sendiri Ismail. So Dr. Ismail Abdul Rahman. Kalau kamu peminat Ismail Izani, ingatlah Dr. Ismail Abdul Rahman. Ada peminat Ismail Izani? Tak ada. Cuma nyanyi sikit. Okay. Mel saya nyanyi. Agak apa je kena. Ismail Jangan. Ismail Izani dengan siapa yang 2 orang tu kan? Dengan Jangan Mel. Ni, apa tu? dengan Daniel. Lagu apa? Lagu apa? Ismail Izani dengan yang Andre. Siapa? Bukan Andre nama dia. Andrew. Bukan Andrew, ada 2 orang tu. Lagu tu best apa? Tak ingat dah lah apa tajuknya. Tapi 2 orang tu. Farizal. Dan Ikwan mana Ikwan? Ikwan tak join Kalau ada Ikwan, cikgu suruh Ikwan nyanyi. Ikwan pada nyanyi kan? Okey. InsyaAllah pandai tu. Okey, apa dia dalam ciri-ciri sistem ahli? Pertama, ahli bertaraf menteri bertanggungjawab menjaga portfolio mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Nampak? Menteri. Nama dia, tajuk dia menteri. So ahli tu tajuk dia menteri. Menteri apa? Menteri kesihatan. Bertanggungjawab menjaga kesihatan lah. Menjaga kesihatan rakyat. Lepas tu dia berkaitan lah apa-apa yang berkaitan dengan ni. So pandemik ni, macam mana nak bagi sihat. So vaksin-vaksin apa semua tu under Menteri Kesihatan lah. Okey. So yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. So dilantik, maksudnya siapa yang ada link yang bagus dengan Pesuruhjaya Tinggi British, so dia akan dapat jawatan lah. Dia bukan setakat baik dengan Pesuruhjaya Tinggi British, tapi cikgu rasa pegawai tinggi British ni dia takkan pilih orang yang macam yang selalu bangkang dia ke, yang selalu menentang dia ke. Tak ada. Dia akan pilih orang-orang yang boleh berdiplomasi dengan mereka. Okay, so dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. So ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang. So ahli tu dia bukan boneka je. So mereka bertindak, kena bagi cadangan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. So kalau dia Menteri Kesihatan, so dia kenalah bagi cadangan undang-undang dalam bahagian kesihatan dia. Contohnya apa? Kalau undang-undang pasal kesihatan,
So tak boleh ambil, semua dikenakan perlu mengambil vaksin. Semua yang masuk ke dalam mall kena ada vaksin lengkap tu. So kamu belum dapat lagi kan? So bersabar-sabarlah, bertabahlah. So ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Soalan 5, satu sistem kabinet bayangan. Ni yang cikgu cakap tadi. Kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Alright. Okey, Dato' Onn Jaafar sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Persatuan Tanah Melayu bertanggungjawab untuk menjaga pertama hal ehwal imigran. Imigran apa? Immigration apa? Pasport. So bila berkaitan dengan pasport, berkaitan dengan orang? Asing. Yes, warga asing. So hal ehwal imigran pendatang diletak di bawah Dato' Onn Jaafar. Okey, kedua, penyiaran dan percetakan. So apa-apa yang media cetak, apa-apa yang media siarkan dalam radio, dalam TV, so under Dato' Onn Jaafar. Okey. Dulu tak ada lah WhatsApp group ke apa ke kan. Telefon pun tak ada, telefon bimbit. Semua orang tahu maklumat, info adalah daripada radio. Radio daripada TV. Okey. Kemudian hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat apa? Ingat, negeri-negeri Selat ni ada berapa perkataan dalam negeri-negeri Selat? Negeri Selat. Ada 3 perkataan. Bermaksud kalau ada 3 perkataan, tips dia ada 3 negeri di bawah negeri-negeri Selat. Iaitu apa? Dah pernah cakap dah rasanya ni. Dah belajar tingkatan 2 dah negeri-negeri Selat ni. Okey. Tingkatan 2 ke tingkatan 3? Tingkatan 3 tak silap. Okey, negeri-negeri Selat. Singapura, Melaka dan apa? Pulau Pinang. 3 negeri ni. Kamu kena ingat. Okey. So dia punya singkatan dia apa? Singapura, Pulau Pinang, Melaka. SPM. Boleh ingat SPM? Negeri-negeri Selat adalah SPM. Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Ingat tak? Tips cikgu. Cikgu lepas ni kamu nanti kalau kamu kena belajar, kamu kena guna tips-tips yang cikgu ajar tu. Apa? Cikgu selalu ajar yang akronim-akronim tu kan, yang perkataan pendek-pendek yang senang kamu ingat. So, negeri Selat ingat SPM. Catat, tulis ketak tu. Cikgu dah tak nampak buka muka kamu apa semua ni, tak tahu kamu pegang pensel ketak. Saya tulis. Dalam buku. Okey, SPM. Okey. So, hal ehwal menunaikan haji. So, hal ehwal dalam negeri. Kalau sekarang hal ehwal menunaikan haji, pastilah berada di bawah tanggungjawab Menteri Agama lah. Tapi dulu semua ni hal ehwal dalam negeri ni semua disapu. Okey, pendaftaran kerakyatan, perkahwinan, kematian. Okey. Ini semua pendaftaran ni JPN, Jabatan apa? Pendaftaran Negara. Betul? Okey. Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industry Development Authority RIDA, Jabatan Pilihan Raya dan Jabatan Rupa Bangsa Nasional juga di bawah tanggungjawab beliau. Okey. Tahu? Okey. Ingat pilihan raya apa semua bawah Dato' Onn Jaafar. Okey, next. Menyediakan kepentingan. Kenapa kita nak buat sangat sistem ahli ni? Apa pentingnya? Penting ke tak sistem ahli yang cikgu cakap tadi? Yang Penting. Penting lah sebab kita nak berkerajaan sendiri. Kita perlukan latihan. Kita tak boleh sembrono. Tahu sembrono? Kita tak boleh macam melulu je. Okey. Nak merdeka. Tapi kita tahu cara macam mana kita nak mentadbir negara. So penting. Penting kita nak dapatkan latihan dulu. Okey. So ia adalah menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Nampak? Melatih. Okey. Kedua, kepentingannya apa?
berikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Pertama, melatih. Okey, keywords dia melatih. Garis, dah garis belum? Okey, kedua, pendedahan, kata kunci dia. So kalau kamu tahu pendedahan, kalau kamu boleh ingat pendedahan, so kamu boleh buat ayat seterusnya. So pendedahan, untuk apa pendedahan? Untuk belajar cara mentadbir dan menerajui kerajaan. Okey, boleh? So pertama apa? Melatih. Melatih. Kedua, Pendedahan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan. okey, so kata kunci dia adalah pendedahan. Okey, ketiga, proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Nampak tak tadi? Datuk EEC Turasinggam, Datuk On, okey. Nampak ni ahli-ahlinya. Adakah Melayu sahaja? Tak kan? Datuk On Jaafar, Datuk EEC Turasinggam, India, Soli Tian Keng, China. Okey, nampak. So mereka ni adalah daripada pelbagai kaum, pemimpin pelbagai kaum. Jadi kita nak memupuk perpaduan kaum. Pentingnya sistem ahli ini. So kata kunci yang ketiga apa? Kata kunci yang ketiga? Memupuk proses memupuk perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Okey. Keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. So kata kunci dia adalah sokongan. Boleh? Kita nak menentukan kemerdekaan tu okey, bila penjawat-penjawat awam, penjawat awam pula dah, pegawai-pegawai tempatan tu diletakkan sebagai orang-orang atasan, adakah penduduk akan menyokong mereka? Sokong tak? Kalau dulunya pegawai British kan, dulunya pegawai British yang pegang jawatan-jawatan penting tu, tapi waktu nak merdeka tu berubah. Jabatan-jabatan tu dipegang oleh pegawai-pegawai tempatan. Agak-agak dia dapat sokongan penuh tak? Tak. Tak. Tak? Kenapa pula tak dapat sokongan penuh? Dapat. Ya Allah, dapatlah. Ni main jawab je kan. Main jawab je. Dapat sokongan penuh lah sebab kita kita dapat buat keputusan sendiri sebab pegawai tempatan tu yang memegang jawatan tertinggi. Kita ada kepercayaan kepada orang tempatan, betul tak? Kita dah tak ada lagi orang British kecuali yang ada beberapa jabatan tadilah masih lagi orang British yang pegang. Okey, jadi benda ni akan mendapat sokongan penuh. Bila dapat sokongan penuh, senanglah, mudahlah nak dapat kemerdekaan. Okey, so berikan 4 kepentingan sistem ahli. Pertama melatih orang tempatan. Melatih. Okey, kedua Pendedahan. Kedua, okey, pendedahan. Ketiga, Memupuk Perpaduan kaum. perpaduan kaum. Keempat, sokongan. So boleh buat akronim. Boleh buat ni berkata kunci MPPS. Boleh? Okey, apa dia Boleh. MPPS? Melatih. Makan pagi, pergi sekolah. MPP. Makan pagi, lepas tu pergi sekolah. Okey, boleh? Tulis dalam buku. Boleh. Boleh lah kan. Okey, jadi sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan. Nampak? Sebab
British tak nak kita terkejut. British tak nak kita musnah lah. Okey. Masuk lambat Anisha. Nak habis dah Anisha. Okey. 7.4 sistem pendidikan kebangsaan. Okey, sekarang jelaskan sistem ahli tu macam mana? Boleh nampak kan? Boleh. Jelas tu. Harap dapat sejelas-jelasnya. Sistem ahli adalah menteri-menteri tu dulu. Okey, kita panggil sebelum merdeka, kita panggil sistem ahli. Sebab apa? Kita nak pilih orang yang lagi layak dalam pilihan raya nanti yang dapat sokongan penuh. Okey, so ada kabinet bayangan. Okey, sistem pendidikan kebangsaan. Okey, semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Betul? Semasa. Dia kata semasa. Semasa pentadbiran British, sekolah ikut kaum. Apa yang dikatakan sekolah ikut kaum? Ada sekolah orang Melayu sahaja, iaitu sekolah orang Melayu biasanya dia orang sekolah dekat pondok-pondok. Betul? Dia ajar ke pondok-pondok sebab mak bapak dulu-dulu dia takut kalau nak hantar sekolah anak dia pergi sekolah orang putih, dia takut anak dia akan keluar daripada Islam, akan murtad. Sebab orang putih yang ajar kan. Takut nanti orang putih tu ajar macam mana nak masuk Kristian. Itu persepsi orang-orang dahulu, nenek moyang kita dulu. Okey, jadi ada banyak sekolah. Ada sekolah apa lagi? Sekolah pondok lagi, sekolah apa lagi? Sekolah orang putih. Lagi apa? Sekolah orang putih ni kat mana? Sekolah konvent, sekolah LaSalle, sekolah MGS, ACS. Tahu tak kamu ni, 4 sekolah ni? Tak tahu. Tak tahu. Ya Allah, sekolah Tahu. ni dalam daerah Kelang. Kebanyakannya berpusat dekat tengah-tengah Kelang tu. Itulah kalau masuk pertandingan apa-apa pergilah masuk. Orang putih ni. Henry Geni cikgu. Henry Geni tu. Tu sekolah tu lah. Bekas-bekas sekolah British lah tu. Okey. Cakap pasal LaSalle, cikgu masuk kan? akan mengajar dekat LaSalle nanti. Yang cikgu yang sekolah pindah. Apa cikgu? Sekolah yang cikgu pindah tu nanti sekolah LaSalle. Kebanyakannya memang sekolah LaSalle dekat sebelah Star. Dekat-dekat dengan Star. Direct 1 ada sekolah Cina. Okey. Jadi ada terdapat sekolah Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil. Sekolah-sekolah ni kita panggil vernacular Cina. Sekolah Cina apa? SJKC. JKT. Tapi dulu kita tak ada panggil dia sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil tu. Kita tak panggil. Kita panggil sekolah Cina lah, sekolah Cina, sekolah Tamil macam tu. Okey, dalam sekolah-sekolah tu silibus berbeza dengan sekolah Melayu. Sekolah Melayu belajar baca kitab, benda-benda yang ni lah. Sekolah Cina belajar dalam bahasa Cina. Cikgu-cikgu semua dalam cikgu dibawa daripada negara Cina untuk mengajar. Silibus pun datang daripada negara Cina. Sama juga dengan sekolah vernacular Tamil. Cikgu-cikgu diimport khas daripada negara India sana tu. Bawa buku, kitab-kitab Veda ke apa benda tu kan. Itu diorang belajar. Okay, tak ada silibus macam kita. Berbeza dengan SJKT dengan SJKC. SJKC apa semua tu ataupun sekolah menengah Cina. Apa sekolah menengah Cina? Chonghua, Honghua. Siapa main bola tampar? Bola tampar biasanya kan sekolah Cina yang star kan, sekolah Cina yang selalu menang kan. Okey. So mereka berbeza dengan yang sekarang silibus sama. Diorang belajar sejarah macam kita. Okey. Adakah diorang cakap Cina? Belajar sejarah? Yang sekolah Cina tu? Ada lah. Diorang kena menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Melainkan kalau contohnya Pulau Ketam. Pulau Ketam 100% memang budak-budaknya budak Cina Bagan. Ada berapa je orang murid Melayu. Jadi dekat situ kalau kebetulan cikgu sejarahnya yang mengajar adalah cikgu Cina. Jadi dia nak bagi faham dekat budak-budak Cina ni apa yang berlaku dekat sejarah Malaysia. Jadi
Sebab dia orang tak faham, dia orang ada separuh dia orang tak faham tau. Dia orang tak kenal ni tulisan-tulisan. Kira macam buta huruf lah. Okey. Jadi mereka gunakan bahasa Cina, menggunakan pertuturan dalam bahasa Cina tapi silibus sama. Sama macam kita ni. Buku semua sama. Okey. Seluruh Malaysia sama tapi berbeza dengan sebelum merdeka. Boleh ingat? Okey. Jadi persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernakular, Melayu, sekolah Cina dan sekolah membalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Sistem ini menghalang usaha menyatupadukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Nampak tak? Kat atas tu kita dah ceritakan cerita pasal sistem ahli. Dah cakap dah. Tujuan sistem ahli yang keberapa? Pasal perpaduan. Okey. Pergi apa? Makan pagi pergi sekolah kan? Okey, perpaduan yang ketiga kan? Kamu ni ingat ke tak ingat ni? Okey, perpaduan. Kalau nak merdeka, menteri-menteri tu, ahli-ahli tu kena berbilang kaum. Tapi apa jadi dekat sekolah? Kat sekolah pula tak berbilang kaum. Yang Cina pergi sekolah Cina, yang Tamil pergi yang India pergi sekolah Tamil kan. Macam mana nak dapat perpaduan? Kalau perpaduan dekat pentadbiran dah dapat, tapi bagaimana dekat dekat kaum, dekat masyarakat, dekat rakyat? Macam mana nak mencapai, nak bergabung bersatu hati kan? Nak bersatu hati mendapatkan merdeka? Tak boleh. Jadi sistem ni menghalang usaha untuk melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Sebab kita nak ada identiti bangsa Malaysia. Okey. So ada usaha-usaha untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatankuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey. Pertama laporan BANS, kedua laporan FENWA 1951. Okey, jawatankuasa pelajaran Melayu dipermusikan oleh LJ BANS. Okey. Dalam laporan ini menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Okey. Kandungan laporan BANS. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi pada tahun 1951, kalau mak ayah yang lahir pada tahun 1951 ada tak? Ada tak mak ayah yang lahir tahun 1951? Tuanya dah? Ada tak? 19. Jadi kalau mak ayah, kalau tak ada pun atuk nenek yang lahir pada tahun 1951 dia gunakan laporan BANS ini. So bila dia sekolah rendah tu dia cakap bahasa, dia gunakan bahasa Melayu lah atau bahasa Inggeris. Tapi bila naik sekolah menengah, dia kena menggunakan bahasa Inggeris. Sebab tu siapa yang mendapat pendidikan sampai sekolah menengah, macam contohnya mak cikgu pun tak sempat yang 1951 ni. Pakcik cikgu, dia walaupun dia tak belajar tinggi, tak menjawat jawatan tinggi ke apa, dia setakat SPM je, tapi dia pandai bahasa Inggeris. Sebab apa? Waktu itu ditekankan, diwajibkan guna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Maksudnya bila cikgu nak mengajar pun the teachers have to talk in English. Everything in the syllabus, even though it's history, subject history, so have to explain in English. Do you understand me? Yeah. Kecuali bahasa Melayu. Yes. Apa yang yes? So apa syllabus? Sejarah. Sejarah. Geografi, perniagaan, perdagangan. So all the subjects using English as a medium. Macam cikgu lah, cikgu dulu belajar kat UIA, semua subjek termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun menggunakan using English. Contohnya, pergi haji, pilgrimage, ambil wuduk, ablution. So the words that never come across to me in the school,
secondary school, kat sekolah menengah, manalah reti. Bahasa Inggeris tahulah, bahasa yang kamu belajar-belajarlah skill apa benda semua tu kan. Okey, macam mana nak buat karangan, okey, kepentingan membaca ataupun novel yang kamu tu kan. Okey, tapi kat sekolah menengah, kita tak diajar pun term-term yang digunakan dalam bahasa yang ni lah dalam agama tu kan. Pergi haji kan macam tu. Tak belajar. Jadi pergi masuk U, kebetulan UIA memang 100% fully in English except bahasa Melayu. So bahasa Melayu, kau kenalah cakap Melayu. Walaupun foreigner, so dia belajar bahasa Melayu, so dia kena pun cakap bahasa Melayu. So everything in English. That's why I'm very confident using English even though I'm teaching history because I always talk English with my friend. Okay. Faham ke tak ni? Faham kan? Faham. Simple English je cikgu cakap. Okay. So yang kedua adalah laporan Fen Wu. Diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Okay. So bila laporan Barnes keluar, ada bantahan pula dekat masyarakat Cina. Sebab apa? Sebab bahasa lah. Sebab kan guna bahasa Inggeris. Lepas tu yang Fen Wu ni, masyarakat Cina dia tak nak lah. Dia kata dia nak pendidikan Cina juga. Jadi dia mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk Melayu. Dia nak cakap okey, so orang Melayu pun boleh pergi sekolah Cina, so akan dapat manfaat daripada institusi pendidikan Cina ini. So dalam kandungan laporan Fen Wu termasuk seperti yang berikut, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Apa maksud berorientasikan tanah Melayu? Maksudnya tak ada lagi silibus yang bawa daripada negara Cina diorang tu, guna silibus kita tapi orientasi ialah berorientasikan tanah Melayu. So kena menanamkan taat setia kepada raja dan negara serta kesetiaan kepada negara lah, kewarganegaraan sebab diorang dah warga negara. Walaupun mereka asalnya daripada tok nenek yang datang ke tanah Melayu dan mendapat kewarganegaraan. So kena tanamkan sifat cintakan negara. Okey. Ketiga, Ordinan Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fen Wu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam sistem berorientasikan tanah Melayu. Nampak? Okey, so keluar lagi Ordinan Pelajaran. Perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran termasuk berikut. Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah. Sekolah gunakan bahasa Melayu dan sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. Boleh ajar bahasa Tamil dengan bahasa Cina kalau terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Yang cikgu ingat dulu waktu cikgu mula-mula posting dekat sekolah kita ni, Bandar Baru Sulaiman, waktu tu masih ada lagi orang, ada kelas bahasa Tamil. Ada tak yang kakak-kakak dulu yang sekolah dekat BBSS ni? Okey. Jadi dalam tu sebab waktu tu masih ramai lagi yang murid Tamil ni. So dengan ada tenaga pengajar cikgu Tamil kan dia ajar. So boleh. Kalau ada 15 orang, so boleh ajar bahasa Cina, bahasa Tamil sebagai bahasa ketiga. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai pengantar. Masih lagi menggunakan bahasa Inggeris. Okey. Boleh? Okey, Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. Nampak? Walaupun benda ni dah keluar untuk semua kaum tetapi tak dapat lagi capai aspirasi semua kaum. Maksudnya tak dapat dan memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Lepas tu dapatlah tentangan. Okey.
Mendapat tentangan kaum Melayu. Okey. So adakah berjaya kalau dapat tentangan? So tak berjaya lah kan. Okay, so bila tak berjaya, keluar pula laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955. Okey, ini kat Sabah dan Sarawak Okey. Rancangan cadangan dia adalah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris dan sebagai bahasa pengantar, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Okey. Pendidikan di Sabah dan Sarawak. Okey. Di Sarawak, wujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris. Seragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, perkenalkan buku teks. Nampak? Ni semua kita dah ada dah. Sukatan pelajaran kita ada, peperiksaan kita ada, buku teks kita ada. Okey. Memastikan pendidikan civic diajar secara formal. Ada tak civic? Ada. Tapi sekarang kita pun dah lupuskan dah civic tu. Okey. Matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak. Ya, Amir. Amir nak tanya apa? Cikgu, civic tu macam mana cikgu? Pelajaran civic dan kewarganegaraan, PSK. Kamu tak pernah belajar PSK? Tak. Oh, maksudnya zaman kamu tu dah memang dah tak ada civic kan? Okey, civic ni macam moral lebih kurangnya. Macam perkara-perkara nilai-nilai patriotisme ataupun nilai-nilai murni. Nilai murni yang kamu patut terapkan dalam kehidupan, sesama kawan, sesama jiran tetangga, sesama masyarakat, sesama manusia. Tu civic. Kena ada civic ni. Etika kehidupan. Macam tu. Yang saya tahu civic kereta cikgu. Itu Honda Civic. Bukan. Bukan. Macam pelik kan? Civic tu macam tu lah belajarnya. Jadi pendidikan civic ni dimasukkan sebabnya kat sejarah pun belajar juga kan nilai patriotik kan. Lepas tu kat semua ada, semua subjek pun mesti ada civic. Dalam pendidikan Islam pun ajar nilai-nilai murni, amanah, jujur, lagi apa? Bertanggungjawab. Tu semua dah ada dah sebenarnya. Jadi sebab itulah civic tu dimasukkan. Okey, pendidikan kebangsaan di Sabah. Okey, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Menetapkan peperiksaan. Okey. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamatnya juga untuk menaikkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Okay, kemudian keluarlah Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Jawatankuasa Pelajaran yang diperengusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Okay. Jawatankuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Jadi dalam ni, Jawatankuasa Pelajaran 1956 kena memupuk integrasi. Integrasi ni macam mana? Integrate. So integrasi ni adalah penyatuan daripada berbilang kaum dan perpaduan. Okey, jadi melalui apa? So kena ada sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak semua bangsa. Semua dapat benda yang sama. Okey. Kemudian Jawatankuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu. Betul tak? So, sekolah rendah gunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa sama ada Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Masih lagi boleh guna bahasa masing-masing. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah.
Sekolah menengah kebahasaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran. Nampak? Benda ni pun berjalan sehingga sekarang. So kita gunakan bahasa Melayu. Okey. Dan bahasa Inggeris je dalam mata pelajaran. Penyata Jawatankuasa 1956 asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebahasaan. Jadi benda ni lah, Jawatankuasa pelajaran ni dia asas kepada pendudukan pendidikan kebangsaan sekarang. Okay, melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran, peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Okay, contohnya SPM. SPM, sekolah Cina, sekolah menengah Cina ataupun sekolah Tamin mana ada? Okey, ada tak? Diorang ambil tak peperiksaan ni, peperiksaan SPM? Diorang yang daripada sekolah Cina tu, yang sekarang. Tak ambil. Tak ambil? Ambil. Walaupun sekolah private ke, walaupun sekolah menengah Konghua, Chonghua, Hinhua, Pinhua apa semua tu, mereka ambil SPM. Soalannya adakah sama ke tak? Ya, soalannya sama macam SPM yang kita ambil lah. Sama, seluruh Malaysia sama soalan, tak ada yang lain. Tetapi sekolah Cina ni biasanya mereka ada peperiksaan tambahan. Diorang ada paper tambahan untuk exam diorang lah, exam Cina. Sebab dengan sertifikat tu, dengan sijil tersebut, kadang-kadang bila nak pergi bekerja kat negara Cina ke Singapura ke apa ke kan, diorang ada tengok sijil tu. Bermaksud ada kelebihan sebab ada je budak Melayu kan yang pergi sekolah Cina kan. Sebab apa? Sebab diorang nak kelebihan tu. Maksudnya kalau sekolah Cina, kalau dia masuk sekolah menengah, diorang kena daripada sekolah rendah, diorang dah daripada tadika lagi diorang kena masuk sekolah Cina. Tadika Cina. Diorang tak ada senang-senang je boleh masuk sekolah Cina tu, sekolah menengah Cina, tak ada. Kena daripada awal pendidikan, awal persekolahan dah kena dapat asas tadika sekolah Cina. Okay. Penubuhan parti politik. Kan cikgu kata, silibus sama. Bila silibus sama, soalan pun sama. Melainkan soalan peperiksaan pertengahan tahun ke, akhir tahun ke, sama tak? Sekolah kita dengan sekolah Raja Zarina sama tak? Soalan kalau peperiksaan pertengahan tahun. Sama. Ish. Tak sama. Tak sama sebab itu peperiksaan dalaman lain. Peperiksaan pertengahan tahun biasanya lain. Tapi kalau peperiksaan akhir tahun biasanya boleh jadi sama, boleh jadi tak sama. Boleh jadi sama tu sebabnya ikut kepada jabatan. Kalau jabatan kata kita selaraskanlah sekolah daerah Kelang semua soalan sama. So bolehlah sama tapi boleh juga tak sama. Tapi negeri kita dengan negeri orang lain Kelantan tak sama soalan. Melainkan SPM, peperiksaan yang besar-besar je yang sama. Faham? Contoh dulu ada PMR. So PMR tu samalah dengan sekolah-sekolah lain. Penubuhan parti politik. Banyak lagi ke bab ni? 7.5. Pukul 12 dah. Lepas ni apa? Lepas sejarah apa? Tak tahu. Oi, tak tahu.